Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Tengok kitab bab semelih tu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Google Meet boleh dengar? Okey. Boleh ya? Okey. Facebook tak apa, dia pakai mic mic mahal ada orang hadir. Tengok dia kata qala musannif rahimahullahu ta'ala, kata pengarang kitab kita iaitu ada orang soal hamba. Kayak itu kan? Tak mana lah. Betul ya itu? Ya. iaitu soal-soal yang datang tu. Soalan-soalan yang datang tu di atas diri hamba tu. Iaitu ada orang soal, ada orang tanya hamba musannif ni lah, dengan kata orang tu, pasal apalah engkau kata haram dimakan umpama ayam yang tersebut dahulu. Itu nah, ayam yang tersebut dahulu maksudnya ayam yang ditindih oleh umpama kereta. Itu nah, jadi sebab apa kamu kata haram makan ayam yang kata kena tindih umpama kereta tu? Jangan lupalah asal dia pengarang kitab yang boleh karang masalah sembelih ni sebab soalan-soalan macam ni lah. Jadi pengarang kitab kita fatwa kata haram kita makan binatang yang kena tindih tu. Dah kena tindih, lepas tu ambil sembelih. Kot tu. Kena tindih, lepas tu ambil sembelih, makan. Maka pengarang kitab kita kata haram. Tapi ada orang-orang yang dia kata ada lebay-lebay yang mana mereka ni kata boleh, harus ataupun halal bila kena tindih, dia kata boleh makan. Tapi kita kena ambil sembelih lah. Sebab bagi mereka masih lagi ada hayat mustaqirrah. Sekejap lagi kita akan bincang tu. Jadi ada orang tanya, sebab apa yang boleh kata haram tu dimakan umpama ayam yang tersebut dahulu itu? Padahal pada keadaan ada padanya pada ayam yang tersebut tu alamat hayat mustaqirrah. Alamat ni tanda hayat, hidup mustaqirrah yang tetap. Jadi masih lagi ada tanda hayat mustaqirrah. Hayat mustaqirrah ni ke arah nak hidup lah. Jadi dia punya alamat, macam kita bagi tahu itulah tanda hayat mustaqirrah ni. Yang pertama, berlaku gerak yang kuat. Tu satu. Ataupun kalau tak nampak gerak yang kuat tu, dia ada satu lagi tanda, iaitulah darah terpancar-pancar. Maksudnya bila kita sembelih tu dia akan keluar darah yang terpancar. Tu orang panggil hayat mustaqirrah. Jadi orang ni dia mana i'tirad musannaf kita ni pasal apa yang kata haram? Sebab apa? Sebab dekat ayam tu dia masih lagi ada hayat mustaqirrah.
Sebab dia duk gerak kuat, dia duk kelepak kuat tu. Tu. Duk kelepak kuat tu yang mereka kata ada hayat mustaqirah tu. Tentu satu. Maka hamba pun jawablah. Ni jawapan musannaf kita. Dia jawab kata apa? Jawablah secara dhaif hamba, secara lemah hamba. Jadi dia pun jawab secara dhaif dia. Ni dia punya tawaduk dia lah. Padahal waktu dia ni orang lain nak fatwa pun tak apa nak berani lah. Waktu zaman musannaf ni. Kalau apa orang kata apa? Kalau nak tetap waktu, tetap waktu nak raya apa semua, nak puasa ke apa ke, bab falak lah. Orang tak berani. Kena lalu kot Tok dia sekam dulu. Dia alim belaka, dia bukannya alim tauhid saja, cuma yang menyelah dia tu kot tauhid tu lah. Tauhid dia tu menyelah lah. Habis fiqh pun alim juga. Iaitu jawab tu. Dia kata apa? Iaitu jawab tu pasal tidak ada. Pasal ni kerana tidak ada padanya pada ayam yang tersebut tu. Tak ada padanya, tidak ada apa? Hayat mustaqirrah. Tak ada hayat mustaqirrah. Sebab tu kata haram makan. Sebab tak ada hayat mustaqirrah. Tapi depa tu kata masih lagi ada hayat mustaqirrah. Hayat mustaqirrah maksudnya tanda hayat mustaqirrah tu tak ada. Ataupun hayat mustaqirrah tu sendiri tak ada lah. Bukan kita tanda, tak dikira hayat mustaqirrah. Jadi dia kata apa? Maka kaedah ulama, formula ulama. Ulama dia letak kaedah. Lagu mana? Apabila adalah pada binatang sembelihan yang tersebut dahulu. Bila ada pada binatang sembelihan, ayam ke tak kira lah, binatang hak boleh sembelih lah, sembelih makan ni, adalah pada binatang yang sembelihan yang terdahulu. Contoh dia ayam hak dulu tu. Bukan. Binatang sembelihan tu yang terdahulu atasnya, atas binatang tu. Tu baca gelak tu. Adalah pada binatang sembelihan. Binatang sembelihan tu sifat dia yang terdahulu atasnya, atas binatang tu. Terdahulu apa? Sebab ni fa'il pada kata terdahulu. Terdahulu tu oleh sebab yang membawa kepada mati. Yang membawa oleh sebab itulah kepada mati itu. Hayat mustaqirrah. Jadi kalaulah ada dekat binatang sembelihan tu, ada binatang sembelihan yang terdahulu atasnya sebab yang membawa kepada mati. Sebab yang membawa kepada mati kat sini, bolehlah kita buat misal kata apa? Seperti ditindih itulah. Kena tindih. Kena tindih dengan kereta ke, apa-apalah. Sebab yang membawa kepada mati. Jatuh dalam lubang apa-apa ke. Dia tak mesti ayam, kadang lembu ke kebau ke ikutlah. Jadi nak abang kata janji kata binatang tu binatang yang sembelihan. Jadi dia kata kalau adalah pada binatang yang sembelihan yang tersebut dahulu, atasnya, atas binatang tu, terdahulu tu oleh sebab yang membawa kepada mati itu, ada apa? Hayat mustaqirrah. Hayat mustaqirrah ni jadi isim pada kata adalah tu. Isim muakhar lah. Pada binatang tu, pada tu jadi jadi khabar bagi adalah, khabar muqaddam. Dia asal macam ni. Adalah, apabila adalah hayat mustaqirrah pada binatang sembelihan.
apabila adalah hayat mustaqirrah itu pada binatang sembelihan yang terdahulu atas binatang oleh sebab yang membawa kepada mati. Itu. Kau tu asal macam tu. Jadi bila ada hayat mustaqirrah kat binatang yang ada sebab yang membawa kepada mati itulah, maka halal disembelih. Halal kita sembelih. Tak ada masalah. Bila ada hayat mustaqirrah, halal sembelih. Dan juga dan atah dekat disembelih. Maka halal juga dimakankan dia kan binatang tu. Nah, binatang sembelihan tu halal kita nak makan. Nah. Habis hang tu. Nah, jadi bila ada hayat mustaqirrah nak sembelih ha. Nah, jadi syarat dia mesti kena ada hayat mustaqirrah. Ke arah nak hidup tu kena ada binatang tu. Nah, binatang hak dapat sebab hak terdahulu sebab yang membawa kepada mati tu. Nah, dia kena tindih. Kalau dia kena tindih pun kita nak sembelih boleh, dah nak sembelih boleh, tapi dia kena ada hayat mustaqirrah. Kat tu. Bila ada hayat mustaqirrah kita sembelih boleh makan, tak ada masalah apa. Lepas tu dia kata apa? Dan apabila tidak ada hayat mustaqirrah, dan apabila tidak ada, yakni tidak ada pada binatang sembelihan itu. Gitu. Nah, binatang sembelihan yang terdahulu atasnya sebab yang membawa kepada mati itu. Tu Kalaulah tidak ada pada binatang sembelihan tu, tidak ada apa? Tidak ada hayat mustaqirrah. Di bila tak ada hayat mustaqirrah, jawab bagi apabila tu. Jawab dia maka haram disembelih. Haram kita nak sembelih. Bukan kata makan. Nak sembelih pun haram dah. Bila tak ada hayat mustaqirrah ni, sembelih pun tak boleh dah. Lepas tu dia kata apa? Dan juga dimakankan dia, dan tu atah dekat disembelih. Ni maka haram juga dimakankan dia kan binatang tu. Hak tak ada hayat mustaqirrah, lepas tu kita pergi sembelih. Sembelih haram dah, makan pun haram, 2 kali haram dah. Nak habis hang tu. Lepas tu dia kata apa? Maka binatang yang tersebut itu maka binatang yang tersebut itu, binatang yang tersebut ni binatang yang tidak ada hayat mustaqirrah. Buat itu. Maka binatang yang tersebut itu, yakni binatang yang tidak ada hayat mustaqirrah, yang tak ada ke arah nak hidup ni, dia tak ada. Jadi bila tak binatang yang tersebut itu dinamakan hayat mazbuh. Dinamakan hayat mazbuh. Nah, dinamakan hayat mazbuh, yakni dinamakan binatang yang ada hayat mazbuh. Kat tu. Nah, dinamakan binatang yang ada hayat mazbuh. Binatang tu dinamakan binatang yang ada hayat mazbuh. Hayat mazbuh ni, hayat tu hidup lah. Mazbuh ni yang disembelih. Nah, mazbuh isim maf'ul. Mazbuhun, maf'ulun, yang disembelih. Maksud dia ke arah nak mati. Gitu. Nah, kalau hayat mustaqirrah ke arah nak hidup. Kalau hayat mazbuh ke arah nak mati. Jadi binatang yang tak ada hayat mustaqirrah, dia akan hayat mazbuh. Kok tu je. Nah, dengan tidak syak dinamakan tu, dengan takluk kat dinamakan. Dinamakan tu dengan tidak syak. Tak ada syak lagi. Nah, sebab apa kata tak ada syak? Kerana tak ada hayat yang lain lah. Hayat lain tak ada lah. Bila tak ada hayat mustaqirrah, hayat mazbuh. Kalau dia tak ada hayat mazbuh, maksud dia masih lagi hayat mustaqirrah. Kok tu je. Dia dua tu hayat. Nah, jadi bila tak ada hak ni, lawan dia. Macam tu je.
Macam kita ngaji tauhid lah. Nah, macam tu lah. Kita duk urai tu, bila kata tak ada tinggi, nah, dia mesti merendah. Bila kata tak ada rendah, dia tinggi lah. Tu bila dua tu tak ada pilihan lain. Ad-diddani la yajtami'an. Dua benda yang berlawan ni tak boleh berhimpun. Jadi hayat mustaqirah dengan hayat mazbuh ni, dia dua benda yang berlawan. Kalau tak ada hayat mustaqirah, hayat mazbuh. Kalau tak ada hayat mazbuh, hayat mustaqirah. Tu. Tu dia kata apa? Dinamakan tu dengan tidak syak. Tak ada syak dah lah, sebab tak ada hal lain dah. Nak syak apa lagi? Tak ada ragu apa dah. Jadi bila binatang tu tak ada hayat mustaqirah, dia hayat mazbuh lah. Kerana ilat. Ilat kat mana ni? Ilat pada kata dinamakan hayat mazbuh tu. Tahu tu. Tu tanda bagi elok. Kitab ni dia kena ibarat dia tu pedih lah sikit. Tapi tak apa, kalau kita tanda elok, insya-Allah lah. Nak baca tu boleh nampak lah. Kalau tak tanda elok-elok tu, baca tu jenis hulang. Boleh nampak juga, tapi teruk jugalah. Nak nampak tu teruk juga. Tu jangan buat main dengan kitab Jawi. Kitab Jawi lah kitab yang tak boleh baca sambil tidur. Kalau kitab Rumi hak moden ni sambil tidur boleh faham lah. Tapi duduk melentang tu tengok, oh faham elok. Kena buka kitab Jawi sambil melentang tu, pakai terlentang terus. Tak mangkit-mangkit dah. Jangan main lah kitab Jawi. Kitab lama ni. Jadi dia kata apa? Ilat pada kata dinamakan hayat mazbuh tu. Sebab apa nama macam tu? Kerana makna hayat mustaqirrah itu, makna ni bermula makna mubtada. Kerana bermula makna hayat mustaqirrah itu ialah khabar. Ialah hayat mustaqirrah tu bahawa ada pada binatang itu roh dalam badan binatang. Roh duk ada lagi. Roh duk ada lagi dalam badan dia. Satu. Dan ni atas dekat mana? Atas dekat roh. Ni bahawa ada pada binatang itu melihat. Dia boleh duk tengok lagi. Kalau dia tengok kita pun, binatang kalau ayam tengok kita, kita pergi dekat, dia kira nak lari. Ni kena tindih duk kelepang-kelepang. Dia nampak kita pun dia tak lari dah. Dia tak tengok dah. Dia pun tak apa nak sedar lah. Orang tahu. Dia kena tindih dah. Tak sedar dah. Dia tak sedar, tak nampak apa dah. Tak nampak dah. Ni tak boleh, dia duk melihat lagi. Baru nak kata ada hayat mustaqirah ni boleh duk tengok lagi. Dan tu atas kat roh lagi. Ni bahawa ada pada binatang itu bergerak. Dia ada bergerak. Agak tu duk bergerak lagi. Kalau nampak kita pun dia lari lagi. Ni kan lari dah, duk kelepak tu, tak lari lah. Tengok dia kata apa? Yang ikhtiyari, yang ni sifat bagi melihat dan bergerak tu. Tu tanda bagi elok. Sifat bagi melihat dan bergerak. Melihat tu mausuh dia, bergerak pun mausuh dia. Melihat bergerak tu yang ikhtiyari keduanya. Tu keduanya tu. Wow, tak apa jelas tu. Tak tahulah kitab tu jelas wow. Jadi kedannya jadi gitu, kedan bukan kedan tu, keduanya gitu. Melihat bergerak tu yang ikhtiyari, yang ikhtiyari ni yang bangsa sengaja, yang bangsa pilihan, yang bangsa sengaja. Kedua melihat bergerak tu. Hak sengaja. Apa yang kata yang ikhtiyari tu? Yakni tafsir yang kata yang ikhtiyari tu, yakni dengan sengeling. Sengeling ni dia nak tu sengeling.
Nah, dia nak buat tu. Macam ayam hidup elok-elok, dia nak lari pada kita. Tu memang dia lari sengaja tu. Dia pilih untuk lari. Nah, macam ayam kat rumah kita lah, macam tu lah. Nah, dan dia memang dia melihat kita dengan sengaja pun. Tu nak panggil ada hayat mustaqirah. Nah, bukan senang. Tapi kalau tak ada hak tu, nah, hak kena tindih tu ada macam ni. Nah, tak ada, tak lari dah, nampak kita tak lari dah. Nah, dia kelepak dia tu bukan ikhtiari dah. Hak tu orang panggil bergerak idtirari. Hak macam awal-awal muqaddimah tu ni. Dia kata gerak idtirari, bukan ikhtiari. Ikhtiari lawan idtirari. Idtirari ni bergerak yang tak sengaja dah. Bukan pilihan dia dah. Dia bergerak tu bukan pilihan dah. Bukan sengeling dah. Kot tu. Lagi dia tak dan bertutur. Dan ni atas dekat mana? Atas dekat ruh lagi. Ni bahawa ada pada binatang itu bertutur. Kita kata bertutur, bunyilah. Kita bercakap lagi, bukan cakap macam kita ni. Nak letaklah tutur macam kita tutur ni, dia ada bunyilah. Cakap cara dia lah. Jika bangsa bertutur. Nah, jika bangsa bertutur, jika jenis bertutur. Kalau hak jenis bercakap tu, hak jenis bunyi tu, dia ada bunyi. Nah, ayam hak jenis bercakap tu, jenis apa? Jenis bunyi tu. Nah, kan tengok waktu dia nampak kita, kalau kita ligan dia bunyi lagi derah. Nah, bunyi nak buat mendati. Kat tu. Tapi apa? Ayam ni dia kokok. Tu dia antara bunyi dia tu. Cuma apa ayam kokok ni apa dia hak ni Sayyidina Ali abang ni. Orang tanya ayam kokok tu bunyi apa, dia bercakap apa tu ayam tu. Nah, Sayyidina Ali kata apa? Uzkurullah. Macam tu lah. Uzkurullah. Nah, ingat olehmu akan Allah. Tu. Tapi kita dengar lah. Ada uzkurullah. Nah, tapi kita tak faham. Tak erti. Dia suruh kita ni mangkit ingat ke Allah, mangkit zikir ke Allah. Tu dia bunyi pagi-pagi duk kokok tu. Kita duk maki dia pula. Nah, betul lah. Lagi tengok lagi dia kata apa? Dan makna hayat mazbuh. Tadi hayat mustaqirah. Ni hayat mazbuh pula. Dan makna ni bermula makna mubtada. Bermula makna hayat mazbuh itu binatang ni ialah binatang. Binatang apa? Yang tidak ada padanya pada binatang tu melihat. Tengok tak ada dah. Dan bertutur dan bergerak tak ada. Melihat, tutur, bergerak tu yang ikhtiari, yang sengaja, yang sengeling. Nah, tak ada. Nah, dia tak ada dah bergerak dia pun, walau bukan dia tak bergerak, kalau dia bergerak tu pun hak hayat mazbuh ni, dia kalau dia bergerak pun dia bukan bergerak ikhtiari. Nah, dia bukan gerak ikhtiari. Dia duduk kelepak gitu lah. Nah, kelepak tu bukan pilihan dah. Dia idtirari dah orang panggil tu. Jadi hayat mazbuh ni dia tak ada tu. Nah, dia tak ada melihat, bertutur, bergerak yang ikhtiari. Seperti misal binatang yang tidak ada tu. Apa? Binatang yang tidak ada padanya melihat, bertutur, bergerak yang ikhtiari tu. Jadi misal dia mana? Binatang yang mengeluar, seperti binatang yang mengeluar oleh umpama musang. Nah, mengeluar apa? Akan maf'ul. Nah, mengeluar oleh itu fa'il ni oleh umpama musang ni, pusang dan umpamanya lah.
tu musang dan umpama musang buh lepi lah, rimau ke apa pun, mengeluar apa? Maf'ul dia akan isi perut binatang. Isi perut binatang. Binatang hak musang ni buat keluar isi perut dah. Ayam tu musang pi tokok dah buat keluar isi perut. Dia duk kelepak lagi, bergerak lagi, tapi kelepak dia, bergerak dia tu orang panggil apa? Hak tu bukan ikhtiyari, hak tu idtirari. Idtirari. Maka hak jenis macam ni dia hayat mazbuh. Boleh faham lah? Faham tak ibarat tu? Faham tak? Betul. Musang pi bawa keluar isi perut dia, ambuh lebih lah. Ayam selalunya hak musang nak kacau tu. Bila tokok keluar isi perut ayam tu masih bergerak lagi, cuma gerak dia bukan ikhtiar dah waktu tu. Bukan ikhtiar dah. Habis hang tu. Beginilah yakni makna yang tersebut tu. Makna hayat mustaqirrah, makna hayat mazbuh. Makna yang tersebut di dalam Syarqawi Tahrir. Syarqawi Tahrir. Tiada Syarqawi Tahrir. Mana ni? Syarqawi Tahrir ni dia ada dua jilid. Tak tebal mana lah. Try tengok Shopee nak. Syarqawi Tahrir. Tapi hak saya ni murah lah, Darul Fikri. Padahal lah Darul Minhaj tak ada duit lah nak beli. Dan kosong elok lagi. Tak ada topik apa. Imam Syarqawi ni Syekhul Azhar ni. Tak kena belilah kitab-kitab dia. Dia bukan kata fiqh aja. Tauhid pun ada. Syarqawi Hudhudi. Ada juga. Tegak cari Syarqawi Hudhudi tu. Ada lah beli tauhid dia tak tebal mana nipis lah. Kalau kita tulis dalam Shopee telah tulis Syarqawi. Syarqawi kadang boleh jadi dia naik Syarqawi Hudhudi. Kalau Hudhudi tu hak tauhid. Ulama Imam Syarqawi jugalah. Tapi hak ni Syarqawi ala Tahrir. Tahrir ni Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Tu Tahrir. Dia Tahrir ni syarah bagi apa tak tahu. Apa lah. Syarqawi ni dia buat hasyiah. Dia nama hasyiah Syarqawi. Lepas tu hasyiah tu di atas Tuhfatut Tullab. Syarah bagi apa ni? Tajridut Tanqihi Al-Lubab bagi Abi Zakaria Al-Ansari. Abi Zakaria Al-Ansari, bukan Syekhul Islam. Dia lah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Matan Syekhul Islam buat. Kalau tak silap syarah pun Syekhul Islam buat juga. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Hasyiah baru Syarqawi buat. Hasyiah ni maksud dia syarah atas syarah. Kawan tu syarah dah, kawan ni masyarah pula. Tuhfatut Tullab. Tuhfatut Tullab tu syarah. Tapi betul lah Imam Syarqawi ni, hak Syekhul Islam tulis tu mudah dah faham. Dia taklah payah sangat, tak pening sangat. Imam Syarqawi dia syarah atas tu lagi dalam, supaya pening terus kepala nak baca ni. Dia syarah lagi susah jadi. Orang selalunya syarah makin senang, dia syarah jadi susah. Banyak sangat ilmu dia guna. Dahsyat Imam Syarqawi. Belilah, ada duit beli kitab sikit lama-lama banyak lah. Lagi dia kata lagi tak mana lah, hilang pula lah. Ni Syarqawi Tahrir. Maka binatang, habis hang tu
Maka binatang ni, maka bermula binatang. Nah, mubtada, binatang yang sampai kepada hayat mazbuh. Nah, binatang yang sampai kepada hayat mazbuh. Sampai tu dengan ni takluk dekat sampai tu. Sampai tu dengan terdahulu. Nah, terdahulu sebab mana? Yang bangsa yang jenis memati, seperti ditindih ke. Nah, jadi binatang yang sampai hayat mazbuh ni dengan terdahulu sebab ni, terdahulu oleh sebab mana? Sebab yang mematilah, yang membawa kepada mati tu, yang bangsa memati, yang jenis memati, yang membawa kepada mematikan dengan segera. Nah, memati dengan segera pada ghalib ni, pada kebiasaan. Itu haram ni khabar dia. Nah, ni khabar. Jadi binatang yang sampai, binatang tu mubtada. Ni khabar dia lah, ialah haram dimakan kan dia kan binatang tu. Haram kita nak makan binatang tu. Nah, dimakan, nah haram dimakan tu dengan sembelih. Nah, sembelih, kita sembelih pun jadi haram lagi makan. Sembelih pun haram lah. Ghayah pada kata haram tu. Ghayah pada kata haram tu, dan jika sampai, nah, dan jika sampai itu dengan jalan syak sekalipun. Jika sampai itu, mana? Jika sampai itu, takdir ni, jika sampai itu ni, yakni sampai binatang itu kepada hayat mazbuh, buat gitu. Jika sampai itu, yakni sampai binatang itu kepada hayat mazbuh. Takdir tu, tidak tak faham. Now, kalau sampai binatang itu tu kepada hayat mazbuh tu dengan jalan syak sekalipun, sampai tu dengan jalan syak sekalipun. Kita duk syak, sampai hayat mazbuh ke tak? Sampai hayat mazbuh ke tak? Walaupun syak macam tu pun haram kita makan. Nah, haram kita makan. Nah. Kat tu. Jadi, nah, kalau kita syak hayat mazbuh, kata hayat mazbuh pun haram makan dah. Nah, mafhum bagi ghayah ni. Nah, yang dipaham bagi ghayah ni apa dia? Kalau sampai binatang itu kepada hayat mazbuh dengan jalan zon, kita duk zon dah kata, oh hayat mazbuh dah binatang ni, maka lebih-lebih lagi lah haram. Nah, kalau duk syak dah, syak 50-50 baru, hayat mazbuh ke ada lagi, hayat mazbuh ke ada lagi, tu pun haram dah. Tambah-tambahlah kita ni pizon pula, sengkar kata, oh ni boleh jadi dah hayat mazbuh ni. Hak tu lebih-lebih lagi haram lah. Nah, lebih-lebih lagi haram. Tu mafhum bagi ghayah. Nah, mafhum bagi ghayah. Maka tidak memberi faedah, nah, tidak memberi guna oleh alamat, nah, tanda terpancar darah atau gelempar yang kuat. Nah, dia kelepak, bahasa kita kata kelepak, dia gelempar. Nah, petani kita kelepak lah. Nah, atau kelepak yang kuat, nah, tak bagi faedah dah oleh alamat terpancar darah atau gelempar yang kuat. Maksudnya alamat hayat mustaqirah lah. Kot tu. Nah, tak bagi faedah, tak bagi guna dah oleh alamat terpancar darah atau gelempar yang kuat tu. Ni tak ada guna dah. Tak ada guna dah alamat hayat mustaqirah tu. Kemudian takluk dekat tidak memberi faedah. Tidak memberi faedah tu, kemudian selepas daripada sembelih. Dah kita sembelih dah, tak guna dah lah. Nah, kalau ada alamat darah terpancut ke apa, tak ada guna dah. Sebab sebelum tu kita syak. Kita duk syak, hayat mazbuh kan hayat mustaqirah, hayat mazbuh kan hayat mustaqirah. Syak tu tak ada guna dah. Kalau kita sembelih pun tak ada guna. Nah, walaupun dapat tanda lepas tu, tak ada guna lah. Nah, ni dia buat bandingan. Dia macam ni, macam semayang juga.
Kita syak, masuk ke tak lagi waktu zuhur ni? Masuk ke tak masuk? Masuk tak masuk? Lepas tu kita duk syak macam tu, kita pergi mayang. Sah tak mayang? Tak sah. Nak tak sah. Walaupun nyata kita semayang dalam waktu zuhur. Nak nyata selepas daripada kita semayang tu, kita nyata kata, oh betul aku semayang ni. Walaupun betul macam tu, tetap tak guna dah. Nah, tak guna dah. Sebab kita masuk dengan syak. Macam ni kita duk syak, hayat mustaqirah kah hayat mazbuh? Hayat mustaqirah kah hayat mazbuh? Nah, maka kita pun sembelih lepas sembelih nyata terpancar darah. Oh, ada alamat hayat mustaqirah. Terpancar darah tu ada. Tak guna dah, tak ada faedah dah waktu tu. Tetap tak boleh makan dah. Boleh faham ni? Nah, kot tu. Dia akan payah mana lah. Maka sangat-sangat haramlah, habis tu, maka sangat-sangat haramlah apabila yakin atau zon sebelah hayat mazbuh. Nah, kalau kita yakin ataupun kita zon, hak tu haram lah, sangat-sangat haram, lebih-lebih lagi lah haram. Nah, kalau duk syak hayat mazbuh pun haram dah. Sebelum sembelih tu kita syak hayat mazbuh, haram dah. Nah, tambah zon lagi kuat pada syak. Zon lagi haram lah. Yakin lagi kemah. Yakin dah hayat mazbuh, pergi sembelih juga, haram. Nak, kot tu lagilah haram. Habis time tu. Beginilah, macam nilah maksud daripada perkataan Ibnu Hajar di dalam Fatawa Kubra. Ni Ibnu Hajar di dalam Fatawa Kubra. Fatwa bagi Ibnu Hajar tu lah, nama dia Fatwa Kubra. Nah, jadi ni kita tak ada lagi lah. Tapi nak try search tengok lagi Fatwa Kubra Ibnu Hajar. Dia kalau kita jumpa nama kitab dalam kitab Tok Guru ni, kitab ulama kita ni, ada modal cari lah. Nah, sedia kitab-kitab tu kitab-kitab rujukan dari apa? Rujukan Tok Guru kita. Nah, ulama-ulama Nusantara kita. Nah, macam itulah cara nak beli kitab. Habis kita cari macam itulah. Nah, mudah kita nak rujuk sama dengan jalanan tok guru kita. Habis tu. Lepas tu dia kata beginilah. Tapi kalau dengar Ustaz Nazrul lagi tak larat beli kitab. Banyak hak kitab dia sebut. Penuh mari. Dengar Ustaz Nazrul. Nah, pasal penuh mari. Satu kuliah tu separuh mari lah. Kena 3 kuliah tu mari penuh, cerah terus duit. Tu kalau Ustaz Nazrul lah. Dia banyak rujukan dia. Nah, dia selalu sebut kitab kan. Kitab ni. Kita ni teruja lah bab kitab ni, jenis semangat juga nak membeli tu. Bahkan beberapa ulama yang lain, bahkan beginilah maksud daripada perkataan beberapa ulama yang lain. Itulah bahkan ni, yakni bahkan beginilah maksud daripada perkataan bawa ambil beberapa ulama yang lain-lain lagi. Macam tu. Di dalam beberapa kitab mereka itu beberapa ulama yang lain tu. Habis tu. Hendaklah saudara tahu. Ni fa'lam lah. Fa'lam ni kena wanti dulu ni. Ada lagi satu kitab tu. Boleh lah. Nak monti tu dia tak boleh pergi lama-lama sangat, kena sembelih pula, duk pening-pening sembelih ni, pergi lagi tak masuk terus. Kita tengok pula kitab yang kedua, kitab pedoman sembahyang jemaah. Tunggu sat lah nak paste off Facebook ni.